Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa sekali lagi dalam Puaka. Seperti biasa, dari awal tamu kita di bulan November ni, kita tengah sambut November yang special ni sebab semua dah tahu kita pun nak celebrate Ustaz dengan saya punya hari jadi. Dan satu lagi, kita pun nak celebrate you all punya birthday lah. Bagi those November babies yang celebrate birthday, semoga anda semua diberi kesihatan, kesejahteraan dan juga keselamatan dunia akhirat. Dan kita juga nak celebrate seorang kawan ni dalam dunia social media yang korang pun selalu minta-minta juga ada. Mereka ni baru dapat, baru meraihkan juga. Manago mungkin dapat 100,000 subscriber. Wow, Masya Allah. Siapa tu? Masya Ni Allah, dia. Wow. Saya Wow. Ingat Ustaz ke apa tadi? Hai semua, hai, terima kasih. Memang saya berbesar hati sangatlah dapat dijemput kan di talk show Puaka ni. Alhamdulillah. Ada tak macam dijemput ke mana-mana ke? So far tak adalah. So this is one of my first adalah podcast yang yang cuba untuk get into the industry lah, adalah. So for talk show, this is the first time. Thank you so much for inviting me. I'm happy to be here because bukan saja Hafiz tengok cerita Puaka ni, mak saya tengok, makcik-makcik saya tengok, kawan-kawan Hafiz tengok juga. So they say it's actually a good platform and good style lah, concept. Get what I mean? Yeah, even though they can say like talk show, there's a lot of concepts. Banyak konsep ni actually. Tak ada orang boleh. So Apanya? Tak, itu je. Okay, terima kasih Yes, sama-sama. Okey, mari kita mulakan dengan cerita-cerita tapi yang sebelum itu 100,000 Ustaz. 100,000. Dah berapa lama tu? Dah lama tau. UXM dah lama dalam social media, YouTuber. Okey, berapa lama tu baru nak dapat 100,000? Okay, actually kita orang start YouTube since like 10 years ago. 10 years ago? Yes, 10 years ago. Okey, Puaka 10 years ago lah nampaknya. 10 years later. Baru dapat Tak lah. Pasal 100,000. even though the 10 years ago pun kita tak upload frequently. Kita selalu macam suka-suka je. Macam ada buat video buat dalam sebulan sekali, 2 bulan sekali, for fun lah. Kan masa remaja dulu. So bila kita buat suka-suka lah. Yalah. Nampak macam orang, kalau kita keluar orang, Hafiz, UXM. Saya pun macam, best juga nama feeling dia. Buatlah part 2, buatlah part 3. So kita buatlah. So memang ramai orang suka. Ramai orang juga tengok cerita hantu dia. Cerita hantu ni kita baru buat, I think last year. Last year kita baru start buat. So it's a new thing that we felt like everyone is into. Because we wanted to do, because kita, sorry lah kita bawa belakang sikit lah Boleh? Ya, belakang. Not that belakang lah. Maksud saya ni Backtrack sikit lah UXM ni dulu kita suka buat drama, web series, episodik. Tapi kita buat macam gangster punya, gangsterism lah. Pasal kita semua martial artist lah. Semua pandai fight. Oh, martial artist? Yeah, wow. I mean last time lah. Kita tengok yang first punya episode kan? Yeah. I mean macam we like to do flips and all parkour. So kita buat macam fight, choreograph, habis dengan ada flip, nampak style apa. So kita buat je lah. So growing from that, we realised that we are getting old. Aku nak try bawa Melayu actually. Tak apa. Moving from that, kita nak cuba jugalah. Moving from there. Belum apa-apa dah. Moving from there. Okay.
bergerak dari sana. Tak boleh lah. So instead mana-mana of je, mana-mana je. Moving from kita buat video lawan-lawan, flip-flip lah, apalah ni semua, kita nak tunjukkan orang yang kita pun boleh buat benda lain. Pasal fokus kita Versatile bukan lah, kita nak versatile. So kita nak buat cerita yang lebih susah lah in terms of cinematography, storytelling, dan macam menyeramkan. Pasal cerita hantu ni very susah, subjektif. You know, benda macam cerita kelakar. Bagi saya kelakar, bagi orang tak kelakar. Macam cerita hantu, bagi saya seram, bagi orang tak seram. Okay? So it's susah lah nak buat, it's challenging. So kita try lah, try lah. Before that we wanted to try, but we know yang nak buat tu execute susah. Nak shoot setiap malam, lepas tu nak kena edit, lepas tu ada animation ke, effects ke, leceh lah. So kita macam tak apalah, kita buat je lah. So yalah, kita buat je lah. Yalah, berkat kerja keras, memang ramai orang suka. Ada tengok pun tak pekik. Soalan salah pun kau tengok, belum apa-apa dia, kau kenapa? Sebab dia tahu kan, dia anticipate kan, okay lepas ni pada macam gitu dia suka. And also, apa lagi Ustaz? I think tapi daripada awal apa semua, struggle is a must. Yes, true. Yes. Tapi yang struggle tu semua mungkin orang tak nampak. Tak perlu tunjuk lah. Itu tak perlu tunjuk dan orang tak perlu tahu. Yalah. Tapi orang kalau want to have that same thing that you achieve now, they have to go through daripada bawah dululah, which is dia tak nampak dia punya itulah. So have to go through. Sebelum kita ke cerita hantu ni, kita nak minta lah nasihat sebagai YouTuber yang senior. Apa nasihat kepada kita-kita yang ia kanak bodoh ni? Yang baru-baru nak berstapak. Ustaz kita betul tiba-tiba nak jadi YouTuber, sibuklah pula. Taklah, bagi saya bagus. Tak ada apa nasihat untuk kita. Yalah, nasihat dia. Nasihat dia actually just do your best. Jangan putus asa. Benda kalau senang, semua orang buat. Benda yang susah ni memang susah lah nak naik, susah nak apa. Susah apa nak set up camera lah, nak create time lah untuk shoot ni semua. Benda yang susah. And hasil dia kadang-kadang mengecewakan. Tapi whatever it is, jangan kecewa lah. Habis kalau push on. Sentiasa usaha Yes. Jadi macam mana kalau orang macam cakap UXM pun nak ikut yang tu punya cerita hantu? Cerita hantu mana? POV Bukan POV, lain-lain lah. Mana? POV ada konsep sendiri. So macam taruhlah orang cakap UXM pun nak buat cerita sini. Satu buat cerita hantu, semua nak buat cerita hantu. So kita apa you punya nak jawab balik? Itu soalan yang corner actually. Kita cerita apa ni sekarang? Dia soalan puaka tu, soalan puaka. Soalan puaka. Okay. Ramai yang cakap lah kan. Pasal sebelum kita buat cerita hantu ni, ada orang buat cerita hantu juga, POV. Shout out to POV. You guys are great. Ada dah shout Ustaz, shout okay. Afterwards kita ada puaka. Betul? So after that kita pula nak buat cerita hantu. So rasa macam sekarang dalam Singapore ni ada 3 channel yang betul-betul fokus on cerita hantu, which is ya ke? Yeah. Okay. I mean POV, puaka and myself tu lah. Yang ada buat cerita hantu dia apa bukan feedback, apa namanya? Review. Ada buat cerita review. Yalah, I mean tu lain tu lain lah. Okay, review memang banyak juga. Tapi apa soalan ni tadi? Apa pandangan awak tentang mereka yang suka cakap macam cakap apa? Alah, UXM pun satu buat cerita hantu, dia pun nak buat cerita hantu. Nak cakap coincident memang klise lah. Cakap macam satu orang buat dia pun nak buat. But we come to kita cuba, bukan nak cuba melainkan. Cara kita pun, konsep kita pun lain. So kita buat macam more to drama, more to cinematography and jalan cerita storytelling. Kita buat macam apa yang inspired kita orang betul-betul adalah Incredible Tales lah. You know? Pasal dulu masa saya kecil-kecil saya suka cerita tu. Betul, semua suka. So why not kita buat balik tapi bahasa Melayu. Betul. You know? Sebab lagi pun orang suka cerita seram. Luar negeri pun semua dah buat cerita seram. Apa salahnya kita pun keluarkan cerita seram, tapi semua ada cara-cara tersendiri. Yes. Kita pun tak boleh buat drama macam apa UXM buat sebab kita memang tak cukup kaki tangan. Sama je. Cerita hantu macam itulah, kita bagi macam secara tak langsung macam bagi harta. Dia buat secara macam ni, awak buat cerita, kita bercerita, macam itu. And you guys are good at what you're doing. So samalah. It's thank you. But
Main tolak-tolak lah. Main tolak-tolak. Apa Ustaz, kita usaha dapatkan 50,000. Orang 100,000 bukan 50,000. Possible. Nampak tak kita punya humble? Possible. Good. Good. InsyaAllah. Possible. Okay. InsyaAllah. Kita seram pertama. Jeng jeng jeng. Actually Hafiz ni Kenapa Hafiz? dalam kawan-kawan Hafiz ke apa ke, I don't know why, saya tak tahu asal, saya yang selalu senang nampak atau senang rasa. Tapi saya tak nak klise yang saya cakap, oh saya ada third eye. Atau bila saya datang sini saya rasa bulu remang apa semua. Bagi saya semua tempat memang macam itu. Pasal tempat ni bukan kita aja yang kongsi, kongsi kan kita dengan dorang lah, dengan makhluk lain. Jadi nampak tak nampak, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tak ada lah. Tapi apa yang Hafiz nak sharekan ni adalah pengalaman Hafiz yang buat Hafiz tiba-tiba boleh nampak. Tiba-tiba macam ada. Sampai dekat sebelah macam okey lah, whatever lah. Bodoh lah. Macam saya faham yang benda tu wujud and saya pun wujud and dia tak kacau saya tak kacau dia, okey lah, you know. Saya sampai ke situ tau. So perkara ni berlaku masa umur saya agak dalam 15 tahun. Okay, 15 tahun. And then sekolah saya ni ada excursion, bawa pergi kat luar negeri untuk mendaki gunung. Kalau boleh saya tak nak cakap gunung mana. So gunung Malaysia, tu Singapura? Gunung Singapura memang tak ada gunung pun. Lupalah. So dia nampak tak kebodohan saya? Tak. Berani cakap ya? So takkan berani? Boleh cakap bodoh. Betul itu juga gunung. Okey. Mungkin saya teka-teka boleh? Tak teka lah. Okey, gunung di Indonesia. Lepas tu? Gunung tu memang keras. Okey. Ramai yang kata pergi sana baik-baik lah, hati-hati, baca-baca, biar sopan lah, respect them. Pasal, and saya betul-betul memang mungkin dari kecil lah, saya punya orang memang what do we call it very careful with this kind of thing, because I kind of what's the word superstitious you know, because superstitious bahasa Melayu apa? Superstasi. Kau betul tak betul? Superstitious. Pantang. Apa? Pantang superstitious. Pantang apa? Kita asyik Google. Macam itu. Lepas tu? Lepas tu banyak pantang larang yang saya tahu and saya tak buat lah. Jadi orang banyak kata kalau nak kencing ke, kalau nak buang air ke, jangan buang air sembarang, jangan meludah, jangan mulut tu jaga baik-baik. Mak saya, bapak saya selalu nasihatkan saya. Jadi saya control myself. So bila kita mendaki gunung tu memang fun and all lah, you know. So kita daripada siang hari tau, daripada pukul 8 or something. Dan bila kita dah penat, baru-baru kita semua compact, ramai-ramai lah. So jadi tak terpisah. Imagine budak umur 15 tahun nak panjat tu beribu tapak tu. At the end of the day, kita semua terpisah. Semua jauh-jauh. So masa saya jauh tu, saya tahu depan saya adalah tour guide. Tapi tour guide tu jauh lah sampai susah nak, kalau berbual dia tak akan dengar punya. You know, so very out of reach. So kat belakang saya adalah vice principal saya. Tapi dia jauh lah, saya pusing pun saya nampak dia kecil, halus je. Wow, jauh tu menjauh. Jauh. So bila saya panjat tu memang dah penat. Bila saya tengok masa tu, dia dah nak gelap tu, dah about pukul 7. Dalam nak pukul 7 dah maghrib lah. So bila saya naik tu, saya dah penat, saya sampai merangkak. Bila saya merangkak tu kan, saya macam berapa jauh lagi saya tengok atas. Sekali bila saya tengok atas tu, saya nampak kakak tu. So dia menurut dia macam mana tau, awak pergi, dia jalan terus, lepas tu kena belok pusing, macam U-turn sikit tau, tapi ke atas lah. Tapi kakak tu diri kat sana. So saya harus sekeliling lah, lalu sekeliling dia lah. Tu bila saya nampak tu kan, saya dah macam, astagfirullah, apa tu? Saya tunduk, saya jam lah. Tu dalam hati saya, itu betul benda tu, saya cakap lah, itu Pontianak ataupun bukan. Sebab apa? Sebab benda tu besar. Apa yang awak nampak kat movie ke apa ke, even cerita hantu saya ke, semua normal size kan, nampak macam human size. Tapi bila saya nampak tu dia besar, dia macam daripada sini sampai tiang lampu ni
Ada orang nampak besar. Besar, tinggi. Ada orang nampak And rambut dia memang rebang tapi tak nampak muka lah, macam very blur gitu. Saya memang tak nampak lah. Masih jauh lagi. Bila saya merangkak tu, saya nak baca ke apa ke memang tak boleh lah. Lutut saya dah longgar, tangan saya dengan beg saya yang berat lagi. So saya merangkak, saya nangis lah, ketakutan. Seorang tentu. Seorang. Saya tak tahu kalau saya stay untuk vice principal saya datang, saya tak tahu berapa lama dia datang. You know, pasal road bukan straight apa, dia belok-belok. Saya tak tahu dia masih jauh ke tidak. So saya teruskan. So bila teruskan, kepala otak saya kacau lah, like ini betul ke tak benda tu, you know. Mesti saya nak cuy sikit lah, nak tengok betul ke tak lah. So lagipun saya tahu yang benda tu saya harus lalu tau. So bila dekat sebelah tu kan, saya ngintip sikit, nampak daripada kain dia tak ada kaki, dia terapung. Dalam hati saya, mungkin ini kain biasa sebab dia besar. Dalam mindset saya, benda tu sama saiz lah. So bila dah kat sebelah tu, saya tengah pusing tu, I took the leap of faith lah, like macam tengok je lah. Sekali bila saya tengok tu, dia tengah tengokkan saya. Sebab masa saya kat belakang tu, dia tengok sini apa, saya ingatkan dia masih tengok sana lah. Sekali bila saya tengok tu, benda tu ya Allah memang besar. Lepas tu dia pandang, badan dia memandang saya. Tapi bila saya tengok kan, tapi muka dia saya tak nampak lah. Rambut dia panjang, hitam pekat, daripada kain dia putih dia semacam luminous itu, macam berlampu gitu. Saya macam, it's quite majestic, but so I'm like, itu saya dah nangis tak tentu arah. Tapi saya cepat crawl lah. Bila saya nangis tu kan, saya freak out. So saya pekik. Macam pekik, tolong. It's about 7:05 around there. So nasib baik tour guide saya daripada atas tu, dia terdengar lah. Dia patah balik tau. Dia tanya saya. Dia bahasa dia faham Melayu, tapi Melayu dia tak bagus. So dia tanya, kenapa? Dia tanya, why? Terus saya cakap, tolong. Habis dia, okay. Dia angkat beg saya, lepas tu dia cang saya. Saya cakap saya demam. So masa dia cang saya tu lah, saya cakap dengan dia, abang nampak tak tadi? Habis dia buat bodoh, dia diam. Kata, bang, abang nampak tak? Dia diam juga. Dia kata, gak apa-apa, diam aja, tahan. Dia gitu. Okey lah, saya tahan lah. Sekali saya tak tahulah, masih budak lagi, pantat gatal lah kan, mata masih nakal lagi. Saya nak tengok lah benda tu, pasal saya dah jauh tau, dah 5 minutes of hiking. That means benda tu kita dah tinggalkan dah tempat tu, pasal dah ada banyak selok-belok kan. So bila saya pusing toleh kanan, benda tu masih ada lagi. About kat belakang tembok ni je lah, you know, masih ada. So saya terkejut. Tu saya fikir, saya macam tak ke tadi tu aku dah tinggalkan tempat tu, you know. Sekali macam lagi another 5 minutes, otak saya ganggu lah. So saya pusing lagi. Bila saya pusing lagi, benda tu ada lagi, dia dekat lagi. Tu saya dah macam macam ikut Dia ikut lah. So macam saya saya betul-betul tak tahu, saya nangis. Dia tanya saya, kenapa nangis? Dan saya cakap lah, saya nampak benda tu. Dia kata, dia tahu, dia pun nampak. Tadi kat sebelah awak kan? Dia kata tak apa, buat bodoh je, tahan aja. So saya macam, dia nampak lah, tapi dia tak cakap apa-apa lah. Mungkin dia dah biasa ke apa, pasal dia orang sana kan. So a few times lah, about setengah jam tau, bila saya nampak tu, sampai ke atas, saya toleh, dia ikut. Even bila kita dah sampai rumah atas, ada hostel lah, ada hotel, ada hostel semua kan, tempat tinggal kan. Ada assembly semua, orang kira kepala apa. Bila saya pandang, cuit, nampak dia. Dah malam lah ni, dah pukul 9 gitu. Saya masih nampak dia kat situ. So bila saya tidur tu malam tu, memang mimpikan dia lah. So saya mimpikan dia. And then saya keesokan hari, saya turun bawah sikit, pasal kat atas tak ada reception. So saya terus bilang mak bapak saya. So, mak bapak saya pun kata, jaga dirilah, mungkin itu kau nampak je, just jaga diri. And of course lah, saya demam lah. Saya first time nampak benda tu kan, benda tu besar. And, mungkin kalau dia kecil sikit, mungkin okey lah. Besar tu saya macam confused lah. Tak tahu. Member terperanjat lah. Selalu nampak kecil, tengok TV kecil. Besar. Betul besar. Macam gijim ke apa, you know, that kind of thing. So, besar gila, sado tau. I cannot emphasize on how scary looking it is in terms of the size saja. The size je dah menakutkan. So bila saya patah balik Singapore tu, memang saya tak fikir apa-apa lah. Bila saya patah balik Singapore tu, saya masuk rumah,
Saya masuk rumah, salam mak bapak saya. Dan saya ada kucing masa tu, Gegel nama dia. So saya pergi kat Gegel, sejujurnya tengah tidur. So Gegel ni bangun, tengok saya, dia terus terkejut. And bulu dia beremang. And dia hiss kat saya. Macam saya macam, woi. Dia pun orang tak attack, dia kucing tak attack orang dia. Dan saya macam, mungkin dia terkejut pasal saya kejut daripada ni. So saya let dia cool down, saya ketawa-ketawa lah. Afsal ni, aku rindu kau ni. Come. Wah, dia betul-betul punya melawan tau. Macam bergaduh dengan kucing lain. And bunyi dia pun dah berubah. Saya macam, asal dia ni? Tapi mata dia bulat tau tengok saya. Saya macam, asal dia ni? Saya tengok gini. Dia masih tengok kat belakang. So saya tengok kat belakang. Rupanya dia masih tengok kat pintu. So saya angkat dia masuk bilik. Saya angkat dia masuk dapur lah. Saya angkat dia masuk dapur. Dia lari keluar, pergi tengok kat pintu lagi. Tu dia macam, macam itu. Macam saya macam, apa sih ni? Ni betul tak betul ni? Tu bapak saya macam, bapak saya tak perasan sangat lah. Tu saya bilang bapak saya, oh Fiz, yang kau nampak tu, kau nampak lagi tak lepas tu? I said, it's not one, bukan saya nampak bukan sekali lah. Masa dia, saya cang orang tu, saya nampak lah, dia benda tu macam ikut. Tu bapak saya macam, mungkin dia ikut lah. Tapi bapak saya tak nak takutkan saya atau tak nak takutkan family saya. So dia just maybe brush it off lah. Dia baca-baca and all. Yeah, so after that, I think my life changed a little bit. Until now, I guess. Not say until now lah. Ubah dia itu yang buat berubah lebih nampak. Semenjak peristiwa tu, selepas hari tu lah, kehidupan saya lain sikit. Sebab saya selalu nampak lah. So let's say saya lepas maghrib selalu ada mengaji kat bawah blok. So bila saya lepas nak pergi mengaji tu, saya turun bawah, nanti saya nampak benda tu kat bawah. The same thing. The same thing. Ya, macam belakang pokok, macam sembunyi-sembunyi gitu. Saya nampak, saya terkejut. Lepas tu bila saya balik tidur, mimpi lagi benda tu. Dan bila saya pergi mana-mana lah. So at first malam-malam saya memang selalu nampak dia. So saya takut. So kasih seminggu. Bukan nak cakap Hafiz ni sebati, tapi Hafiz beranikan diri untuk macam kau ada lah, you know. Tapi bila nampak terkejut. Sampai 2 minggu, 3 minggu, sebulan 2 dah lali. Bukan tu dah lali lah. Tak, belum lagi lah. Okey lah, so called lah. Tapi Hafiz bukan nampak dia pada malam hari je. Pada siang hari pun Hafiz nampak. Wow. Saya ingat lagi masa saya pergi Mokyo interchange. Ada bus interchange kan. Saya naik bus. Bila naik bus kan bus kosong. Petang tau pukul 5. Saya nampak dia duduk kat belakang. So saya ingat mak saya. So saya nampak, saya terkejut. Saya macam mak duduk depan je lah. Tu mak saya tak tahu kan. So mak saya macam tak apalah sebenarnya, mak saya tak nampak. Dan saya tanya mak saya, mak nampak tak mak? Mak nampak apa? That means saya tak nampak lah. Bila dia pergi duduk like 2 seats in front lah. So saya duduk tu, tapi saya tak penteram lah. Saya nampak benda tu pukul 5 petang. Aduh. Then after that, bila saya nak pergi kedai ke malam-malam ke, lagi satu is saya pergi kat bawah. Kat tangga saya ni ada macam satu how do I say, kat tembok ni ada termasuk tau. So termasuk tu ada tube-tube jamban ke apa, tube-tube apa air, saya tak tahulah. So kat situ saya nampak macam ada plastik hitam. Saya nak pergi mengaji ni, saya ada nampak plastik hitam. So saya nampak, saya bodoh lah. Lepas tu saya macam tak tahu kenapa mata nakal sangat. Mata saya tengok lagi, kenapa benda tu bergerak. So saya stop. Benda tu bergerak lagi, macam bergerak lah. So macam mana tu dalam ada kucing ke apa, kesian kan. So saya pergilah. Bila saya pergi tu, bau dia busuk. Dia tengah kat situ lah. Saya punya tangan tak tahulah pasal pergi cocok dia. Plastik lah. Saya nampak macam plastik lah. Bila saya pegang, alamak bukan plastik lah. Dia macam kapet tu, macam berbulu. Berbulu. So bila saya pegang tu, dia goyang. So saya macam jantung saya macam, saya tak tahu macam nak explain tau. Tapi saya macam how do I say it? Dia macam genderuwo, macam monkey ke? Saya macam tak tahu apa, feeling saya macam apa ni? Dan saya macam tolak-tolak cocok dia. Sekali benda tu bergerak. Lepas tu dia keluarkan tangan dia. So rupanya dia macam tengah cangkung gini. Leher dia, kepala dia tunduk. So bila saya buka gitu, dia bangunkan kepala dia. Leher dia panjang. Habis ada kepala
Terus tangan dia panjang juga. Dia macam buka gitu lah. Terus saya macam, saya tu lari lah. So, bila saya lari, saya mengaji, saya memang tak boleh fokus lah. Dan bila patah balik tu, saya tak tahu nak patah balik sama tempat atau take a longer route. Dan saya macam, tak apalah. If saya just patah balik lah. Nak tengok kan. Jadi bila saya patah balik, betul dah tak ada. So, for dalam 6 bulan lah, Hafiz nampak gitu ya. pergi balik, nampak and Hafiz macam buat bodoh. Buat bodoh lah. Ni Ustaz nak tanya, ada orang selalu cakap kan, bila kita cerita pasal taruh kena macam ganggu daripada luar negeri, ada orang cakap okay, once ganggu daripada luar negeri, once you travel sea ke apa, across the sea, dah dia tak boleh ikut balik. Tapi macam Hafiz ni macam mengikut. So ni macam mana? Dia tak ada jaminan pun macam tadi kalau you cross over the sea. Tak ni, tapi kebanyakan macam gitulah. Sebab untuk kat laut ni adalah di antara kerajaan bagi jin ataupun iblis. Kerajaannya di lautan. Jadi kalau ada sesuatu yang cross over kerajaan, pasport juga lah. Diorang perlukan not really pasport lah. Diorang tak ada kebenaran untuk cross over begitu sahaja. So mana yang diorang akan stay situ lah. I see. That's why kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang case macam tadi yang dia boleh sampai ikut balik dan lain-lainnya. Sebab dah besar, nampak besar punya. General yang itu punya yang you dapatnya kira yang bangsa dah gym. Mungkin lah. Dah ambil kontrak ke apa 1 year ke instructor ke apa kan. Kira yang dah memang ataupun yang kuat punya lah. Komando lah tu, komando lah. Can be. So it's possible lah. It's possible. Pasal diorang pun can travel very fast. Oh, is it? Yes. Sebelum kira kalau kita tengok cerita Nabi Sulaiman AS kan, katakan Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh pindahkan singgahsana istana Balqis daripada Yaman to Palestine? Yang first kali jawab siapa? Ifrit, jin. Dia bilang, wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri daripada tempat duduk kamu, kami dah pindahkan. Means that they can fly very fast untuk pindahkan barang tu. Wow. So can be dia boleh ikut macam gitu. Very fast. Diorang tak payah ikut kita masuk dalam plane ke apa, tak. Baru nak straight away. Okay. Pasal setahu saya dalam flight semua full tau. Tak ada tempat duduk. Full pun diorang boleh duduk sembarang. Itu sebab lah. Ada orang cerita juga, dia ikut balik juga. Ui. Okay. Kan? Okay, tu dulu nampak. After that, makin nampak. Kalau sekarang, nampak? Nampak? Saya nampak awak, nampak dia. Tak lah. Saya, lepas tu saya pergi berubat lah. Tapi nowadays saya tak nampak langsung lah. Bila berubat tu, dia tanya saya, awak ni actually boleh nampak. Oh ya? So, awak nak biarkan ke tidak? Dan saya kata, tak nak lah. Saya tak nak. Tapi kalau tutup, rugi tau. Macam, awak ni is gifted. It's gifted tau, gini. Dalam hati saya, gifted for you maybe lah. Saya tak nak lah. Betul ni, dia betul-betul macam cakap dengan saya, tanya lagi. Dia counter offer saya, dia kata, how about tutup tapi 99% je, 1% tu. Dia kisah benar. Tu saya kata, masalah dia sebenarnya. Awak ni Afsal. Tapi masa dia berubat pun actually seram. Masa dia berubat dia suruh saya kejam mata. Saya kejam mata lah. Dia kata beranikan diri ya. Okay, awak buka mata. Saya buka mata. Okay, sekarang ni kan awak pandang sebelah kanan awak. Okay, awak jangan takut, saya ada kat sini. Awak kenal tak orang? Saya macam, saya kena ke? Beranikan diri. Saya pusing. Allahuakbar. Nampak apa? Sebelum saya pergi berubat, boleh saya back story sekejap? Boleh. Back story. Boleh tak? Boleh. Silakan. Saya pergi berubat kerana saya selalu sakit perut. Okay? Dan saya selalu terbuang air besar. Saya tak perasan pun saya terbuang air besar. Yang cecair punya lah. Tapi saya tak tahu. Kadang-kadang saya tengah queue kat shopping mall ke apa ke, tiba-tiba macam bau busuk lah. Dan kawan-kawan saya macam, bau lah. Sekali dapat tahu, asal seluar basah. You know? Sekali bila saya cek berit saya cek berit. Macam, aku tak ingat. Padahal dia terjadi like macam setiap hari tau. And then apa yang unik sangat lah pasal cecair itu berwarna biru. So saya sendiri tak percaya, ni apa benda ni?
So bila saya buang air besar, selalu biasalah buang air besar, flush, apa saya tak nak ceritakan lah. Saya tak tahu kenapa hari tu saya pergi tengok. Bila saya tengok, najis saya tu colour biru. Minum Slurpee? Tapi takkanlah everyday minum sepi kot. Betul juga. Saja. Biru. Saja. So saya macam confused lah. So saya pergi toilet, pergi doktor. Bila saya doktor, saya ceritakan lah. Doktor tu seorang doktor yang berbangsa Cina lah. Dia kasih saya ubat and all. Dia kata kalau tak baik juga dalam 2-3 hari patah balik. Saya okey. Sekali betul lah, obat tu tak mujarab. So saya masih sakit perut, buang air kecil, buang air besar, merata tempat. Dan saya patah balik ni is Doktor Melayu. So bila Doktor Melayu tu dia macam hairan lah. Dia kata awak boleh tak keluarkan sekarang ni, saya nak tengok. Sebelum tu saya dah tunjuk ayah saya dah. Ayah saya macam, "Woi, betul, it's blue. You know, it's out of the world." So saya macam kata, boleh lah. So ada cubicle kat situ tu, saya buangkan air besar. Dia datang tengok, dia macam tengok, astaghfirullahalazim, tengok saya. Biru dia warna macam mana? Biru gelap ke? Tak, biru terang gini? Dia biru gelap lah. Oh, biru gelap. Biru gelap. Tapi ada part je macam biru-biru air tu. Okay, faham. So dia macam okay. Tu dia berbual dengan saya, dia kasih ubat. Lepas tu dia cakap, terima kasih dah kasih ubat, cuba gini-gini. Tu dia, Hafiz, maaf cik, ayah saya pun kat situ juga. Dia kata mungkin benda ni is out of her expertise. Dia tak boleh tolong. Dia boleh tolong sekadar sini aja. Tapi yang ni mungkin boleh cuba pergi tempat orang yang lebih pakar lah. Bukan saya lah. Alternatif Alternatif lah. Saya harap bapak faham lah. Saya masa tu masih tak faham apa dia berbual. Bapak saya macam, okey lah. So kita pergi berubat lah. So pergi berubat, patah balik berubat tu je. Dah lah. Yang masa dia suruh saya kejam mata, buka mata. Dan saya nampak lah. Saya nampak apa yang saya nampak kat gunung tu. Ada benda tangan panjang, leher panjang, berbulu. 2. Lepas tu lagi satu, paling yang saya tak minat, gula-gula. Pun tak minat? Tak minat? Awak minat ke? Tak suka. Dan ada a few lagi lah, macam just colour hitam berselubung. Itu pun saya selalu nampak actually. Bila saya fikir balik, pernah nampak, semua pernah nampak. Total ada 7. 7? So saya macam sekarang tak nampak lagi Sekarang tak nampak lagi. So saya macam, wish lah, diorang ada lah. So yalah. So after that, saya pergi berubat tu, alhamdulillah saya dah tak kena kacau lagi, dah tak nampak apa-apa lagi lah. Sampai lepas tu kena gangguan dan ni ni sekarang ni bila buat cerita seram, selalunya orang buat cerita hantu mesti ada something. Dia pun nak enter frame. Kan? Selalu saya cakap, saya pun dah pernah kena. Memang suka enter frame. Sebab orang sana, director Malaysia pun cakap, memang gini-gini, kalau gini mesti dia akan ingatkan tu kawan dia. Tu kawan kau lah tu, kau pergilah kawan dia. Tak kelakar. Lepas tu kadang saya time tu cerita cakap jadi bulan minyak kan. Sampai saya jual minyak. Director peranjat sampai kena marah, kau pergi duduk jauh-jauh, jangan duduk sebelah aku. Macam gitu. Sebab memang semua dah hitam gitu. Lepas tu duduk menyangkung. Macam orang tak peranjat. Yalah, betul. Kan? So bila buat UXM cerita seram ni, ghost story ni, apa yang first time you buat, ada apa-apa tak? Yang first episode. Wah. Lagi sikit. Lagi sikit saya melata. Tapi nasib baik saya cool hari ni Hey, don't do that again. Terkejut. Okey, itu soalan betul ke soalan saja saya nak kenakan saya tu? Betul. Soalan betul The first episode tak ada apa-apa lah. Saya rasa macam tak normal lah kan? Normal lah. Tapi kalau kena kacau tu memang ada. Episod kedua actually. Kereta saya rosak. Tak tahu asal boleh rosak. Dan rosak tempat yang pelik pula tu, tempat hutan. Daerah hutan. Pasal kita nak satu scene je ni, tempat macam pokok-pokok banyak. Pokok-pokok banyak. Dan kereta rosak. Sebelum kereta rosak tu bunyi macam bam, macam kena langgar tu. Dan bila check kat luar tak ada apa-apa, then try on tak boleh. So kita postpone lah, hari lain kita shoot. So hari lain kita shoot pun sama juga, kat situ juga lah. Kita macam, you know what, tukar tempat lah. So tukar tempat, dan alhamdulillah tak ada apa-apa. Ada satu ni season 1 episod 8 ke 7 yang last episode.
Itu kita ceritakan yang kita betul-betul kena kacau. Ada sebenarnya. ceritakan Ada, dekat video kita tu ada lah. ceritakan dalam video tu. Maybe saya boleh summarize lah dalam kat Boleh. sini. Cerita tu kita shoot kat rumah orang ni. Lepas tu ada kakak. Okay. Lepas ada kakak tu, yelah biasalah ada kakak lah. So bila kawan saya ni Rizal, dia pergi edit. So bila dia edit tu, dia tengah edit tu, dia tahu kakak tu kat sini. Tapi dalam frame ada lagi satu kat Reflection TV. Ada lagi satu. Tapi yang kakak tu kat sini, there's no way kat Reflection tu boleh ada. So dia hairan lah. So masa dia nak shoot tu, bila kita nak edit tu, biasanya kita ramai-ramai edit. Atau ramai-ramai teman dia lah. Pasal kita ada satu komputer editing je lah. So kita, tak saya, adik saya teman dia. Tu saya temankan dia. Biasanya. Sekali pada esokan hari kita ada meeting. So kita tak jadi, dia kata tak apa, aku seorang boleh. So okay, kita leave it, dia seorang lah. So bila dia edit tu, dia kata, ni lain sini. So dia just crop lah, just buat bodoh. Sekali bila dia play balik, sekali dengar benda tu ketawa. Padahal dekat soundtrack tu tak ada. You know, that kind of thing. So dia dah cuak lah tu benda. Kita ada balcony lah, sliding door. So benda tu ketuk-ketuk selalu. So dia dah takut, dia message saya. So saya patah balik dengan adik saya. So saya tanya dia lah, ada apa? Kena kacau ke? Dia kata dia tak nak cakap lah. Tapi yes. Tapi saya tak tahu apa dia nampak. So masa adik saya park kereta kat depan, boleh nampak office saya tau. Balcony saya. Sekali bila saya keluar, saya Bayang-bayang. alamak. Saya nampak dia kat luar balcony. Luar balcony. Saya dah macam, aduh. Fatimah. Bukan. Awak punya favourite. Dan awak punya favourite juga. Dia kat luar. Tengah besar duduk ke tu. apa? Tak, tengah diri. Allah, terpanjat siap. Dia tengah diri memandang kat dalam. Saya dah macam, aduh. Tu saya tanya adik saya, ni nak besarkan cerita ke? Nak pendekkan cerita? Tu saya tanya kawan saya, kau keluar dari office boleh tak? Tak boleh, aku dah jam. Saya, kau nampak tak? Kita tak nampak. Again, dia tak nampak. Tapi saya dah berjauh, saya nampak. So saya rasa betul-betul tak sedap lah hati saya. Saya betul-betul tak sedap. So saya naik atas, saya suruh dia keluar. Dan ambil wuduk, kita azankan tempat tu. Nak azankan pun memang susah nak habiskan azan tu. Rasa dada tertekan sangat. Oh ya. Sesak. Is it normal, Ustaz? Or what? Ya, kadang-kadang boleh dikasih gangguan seperti itu sebelum azan biasanya seperti itu. So I have to cancel. I have to restart again. Dia rasa macam so itulah pengalaman saya kena kacau time itulah time shoot. Ada lagi satu juga. Ini ada sikit menyakitkan hati. Okay. Sebab masa kita shoot tu kan, saya tak tahu apa yang seram. Lampu tiba-tiba jatuh pecah atau macam mana lampu tu tiba-tiba jatuh pecah. Pasal lampu tu mahal. So saya tak tahu nak seramkan benda tu tolak atau macam mana aku nak beli lagi satu. You know? So bila lampu jatuh, lampu pecah, alamak. Okay, carry on. Kita carry on. Sekali saya buat, sekali kita pernah tripod, ya Allah. Tripod kan stable, macam mana jatuh. Atas tu ada kita punya slider lah. Nasib baik kamera kita dah keluarkan. Tripod yang tak boleh jatuh ni, tiba-tiba tumbang, ketapang, pecah slider saya. Terus saya macam, Allah, okay lah, kita just buat lain hari lah. So Ustaz, kalau macam gini, apa nasihat Ustaz untuk macam Hafiz dan juga orang budak-budak ataupun sesiapa sajalah kat sana yang nak buat cerita seram ni, apa yang harus orang buat untuk elakkan daripada diganggu? Ke memang no choice guys, kau buat cerita macam ni, dia akan datang. Yalah, first thing memang kita kena faham lah bila kita buat cerita macam, so kalau macam hantu ke apa, you also, as I said, they always diorang selalu cari attention. So bila kita berikan attention, lagilah diorang suka. So then second thing is, bila nak buat apa-apa pun, tak kisahlah nak buat cerita hantu ke bukan cerita hantu ke apa, ke tempat-tempat yang kurang manusia ataupun kurang orang ke apa, is always baca daripada sebelum keluar rumah, dah start to baca already. Dan mana kalau ada any bidara ke ataupun ada kasturi ke apa, kau boleh pakai kat belakang telinga, especially belakang telinga. Pakai kasturi belakang telinga, pakai, dan insya-Allah bismillah jalan. Tapi kadang-kadang susah juga kalau kita shooting dengan orang-orang yang bukan seagama dengan kita. Ya. Takkan nak siapkan orang pun susah kan?
Diorang okay kalau pakai Takkan macam, guys, tomorrow you please. Kan kita nak remind orang sesuatu kan, orang tak percaya. Don't belilah. You guys, itu Kalau kita kasih suruh dia pakai, why dan dah start menimbulkan soalan nanti. Betul lah. Kan? Salah. Ikhtiar je lah serah. Cuba mana yang boleh. Tolonglah. Betul. Okay. Ada tak masa shooting, lepas tu macam the enter frame. Caught on camera tapi you all terrelease. Dia masuk frame tu je, satu je yang saya cakap tu lah. Lepas tu apa? Kenapa ni? Tak ada. Nak tahu aje. Mana tahu ada scare jam ke apa. Tak lah. Tak ada. Kita tak ada scare jam. Tak ada. Kita punya tak ada. Memang tak scare. Tapi tadi dia ada Itu je. Jangan buat lagi Kejut aku. Okey, tak ada. Tak ada. Honestly tak ada. So macam ni kita belum share lagi yang Syafiq experience. Asal apa dia experience? Boleh share. Yang tengah lipat-lipat kat situ, bukan lipat, tengah ngantuk tidur. Lepas tu main typewriter. Keyboard tahu Atau dia ceritakan tadi? Kenapa? Sorry. Dia bos yang bawa dia. Bukan apa-apa pun macam okey lah. Okey, kita cerita kat rumah Okey. Syafiq, tim puaka, dia tentu penat. Dia penat, lepas tu dia buat kerja kan, tertidur. Bila tertidur tu kat situ ada banyak cubicle. Bukan cubicle lah, macam meja-meja komputer. Tapi kat sebelah ada yalah komputer. Tengah tidur dengar dia tu main keyboard. Itu mungkin apa? So mungkin yalah seperti mana Ustaz katakan, dia nak attention. Tapi janganlah kurang sangat. Attention tu orang tengah ngantuk, penat. Kan? Cuma satu hari tu entah time tu kita ada meeting kat sini. Kita meeting. Lepas tu saya dengar benda-benda macam kat belakang sini. Kalau berbual, saya tengok belakang. Ada kan? Tak ada? Tak pernah? Ada? Yang datang kita meeting tu. You so dengar? Tak. So cik-cik tu belakang tu. Okay, mungkin plastik aircon apa kuat gini kan. Tapi kepala punya sakit. Kepala sakit sekali. Macam, ya Allah, apa yang kepala sakit? Betul habis. Balik rumah pun macam nak tidur, paksa tidur. Sakit-sakit, of course lah. Baca-baca apa gitu-gitu semua. Sampai 2 hari. Kepala sakit je. So, I just think scientific lah, medical ke apa. Mungkin aku tak makan, aku makan kacang, makan apa, minum air gas. Sekarang jarang minum air gas. So, mungkin kepala pening. Aku je lah, think positif. Sebenarnya tak apa-apa pun. Tak ada apa, ni tak ada apa. Okay. Percaya? Kalau orang tu baru cerita, lagi nak cakap positif korang, sudahlah kau bohong. Okay. Tak apa. Helmet jatuh daripada meja, macam. Wah. Helmet yang tak bergerak for few months. Kalau helmet bergerak lain. Betul juga. Masuk akal. Helmet tak bergerak. Dia jatuh kat sini. Jatuh kat sini. Tak apalah, kita ada ustaz kat sini. So, tak rasa. Ustaz tak ada hari tu? Ustaz tak ada. After dah habis shoot. Dah habis. That one I haven't come yet. Belum sampai. So ustaz, apa pendapat ustaz? Apa benda tu? Asal dia tiba-tiba jatuh? Dia tak tahu lah. Nak attention juga Atau mungkin kau berbual pasal kita, lepas tu terus saya tanya. Okey lah, sibuk kau ni tanya. Fine, okay, I'm here. Okay. But again, tak kisahlah. Tak kisah. So, ada lagi Hafiz? Actually, ada ke masa? Ada. Rumah lama saya, memang kena dengan title dia. Itu rumah memang puaka. Macam geram sangat. Geram sangat. Geram. Actually itu menyakitkan hati lah. Sebab saya sekeluarga selalu kena. Like macam a family package lah. Okay. They call it 3 days 2 night. Dia kasi family package. Pasal yang ganggu tu apa dalam apa yang saya tahu. Pasal saya masih kecil. Tapi bila saya fikir balik macam diorang ganas lah. Iyalah diorang memang satu family juga. Yang kacau pun satu family. Diorang satu family. Like family against anak family beranak lah.
But the thing is, saya masih budak-budak lagi, masih kanak-kanak lagi. Saya dengan adik saya selalu tidur sama-sama lah kan, katil-katil. Dan setiap malam kita tidur tutup pintu tau. So setiap malam kita punya PlayStation on sendiri, dan kabel-kabel terbuka sendiri, mainan terkeluar. Terus saya dengan adik saya bagi kita kelakar pasal benda tu kelakar, kita tidur sama-sama kan. Macam tengok benda tu. Tapi kalau fikir balik umur sekarang ni, tak kelakar langsung. But yeah, the thing tu, I mean, sampai bila kita ayah saya, bapak saya kejut untuk pergi sekolah kan. Nanti dia, hey, asal berserak ni, gini. Dan bila kita explain ke ayah saya, dia macam, kau jangan main-main lah, dah habis main je simpan balik. Dia tak akan percaya. So kita macam, okay lah, tak percaya lah. You know. Then it happened, baru kita seram. Lama-lama kita dah sampai macam biasa lah. Marah lah. Macam, dah habis main, masukkan balik me and my adik sampai bersuara tau. Macam, dah habis main, simpan balik lah, nanti kita kena marah pula. Kita dengar budak-budak bersuara. Then me and my brother like, kau dengar. You know, like tapi dia simpan balik kita ketawa. Tak. Haram. Itu buat saya sakit hati tu. And then that's not the worst part lah, because a lot of times like bila kita main bola dalam rumah lah, kecil-kecil kan, belakang katil mak saya, adik saya ni nampak tangan pucat panjang, ambil panggil dia. So dia stop, dia macam apa tu? Bang tu ada orang panggil. Saya tak mau bawa dua. Dan adik saya yang paling kecil ni, dia masih toddler lah, masih jalan-jalan. So bila kita main bola, dia semakin ganas bila bila kita dah nak pindah. Bila kita nak pindah, dia semakin ganas, tak tahu apa salah. Dia semakin menunjukkan dia punya rupa semua tau. So bila masa tu kita main bola, sekali bola tu termelayang kat satu bilik ni. Sebilik ni banyak kotak lah. So bola ni pergi belakang kotak tu. For us as kita masih budak lagi, memang tak boleh lah kita panjat pergi sana. So yang adik saya yang kecil ni, dia masih belum pergi berbual sangat. Dia tiba-tiba masuk dalam bilik. Terus kita keluar. Kita buat bodoh lah, kita dah minum air, tengok TV. Tak lama, main bola. Kita bola dah kat belakang, dah stuck dah. Dia keluar bawa bola. Kita macam, weh. Dan my mum tanya, Mawan, mana kau dapat bola ni? Kata, kat bilik. Macam mana kau panjat? Tak panjat, kakak kasih. Kakak, sejak bila kita ada sister kat dalam. Kakak kasih, kita bulu roma dah naik macam kakak. Mak saya tanya, kakak pakai baju colour apa? Dia tak tahu colour lah. So my mum ambil colour kuning, colour putih, ambil tissue paper. Colour apa? Dia tunjuk colour putih. So ambil colour putih dengan colour hitam. Test lah, dia semua colour putih. Kat mana? Rambut panjang? Dia kata, panjang? Dia masih budak, kita tak tahu. Kita macam, mak oi. That kind of thing lah. So my adik pun, my mum pun kesian lah, pasal dulu my mum dia housewife. So dia jaga adik saya yang kecil tu seorang. So bila dia kat dapur semua kan, tiba-tiba adik saya yang kecil tu lari masuk bilik. Lari masuk dapur. Mak. Habis muka dia takut tau. Habis my mum, kenapa Wan? Kat luar ada orang. Gitu. Ada orang? Kata, kat luar mana? Kata, kat sofa. Ada orang duduk. Tu my mum macam, mak, oi, kau jangan main-main lah. Tak ada. Ada. Muka dia seram, muka dia takut. Muka dia menakutkan lah. Tu my mum macam suruh describe lah, rambut dia macam mana. Tu rambut dia panjang. Tu my mum, baju colour apa? Colour putih. My mum ada. Dah kat dapur, tak ada telefon, tak ada apa. So my mum, dia masih budak kecil dia tak akan ingat kan. So apa my mum buat ni, benda ni bagi saya kelakar jugalah. My mum baca-baca and all. Tu memang mak saya cakap, Mawan keluar. Tengok dia masih ada lagi ke tak. So anaknya ke? Betul lah. Pasal dia masih budak lagi. Tu dia keluar. Takut lah, kesian gigil tengok. Tu siang hari ke malam? Siang hari. Mak dah tak ada. So my mum keluar lah. Bila mak saya keluar tengok kat sofa tu, memang ada bekas orang duduk. So kalau orang budak duduk mana ada bekas. So bila my mum tengok, my mum terus call ayah saya lah. So banyak lagi lah peristiwa kat sana, macam-macam lah. Saya nak tidur, ada lembaga hitam. You know, mata dia merah sangat, berlampu macam lampu gini recording. Bercahaya lampu mata dia. Tapi dia hitam besar. So bila dia jalan dekat, dia besar sangat sampai dia tak muat pintu. Dia tunduk lah. Pasal dia macam frame by frame tau. Saya buka mata, sejam takut. Dia buka mata sikit, tengok dia dekat, kata action tidur lah. Kau dia macam
Lagi saya kejam buka lagi dekat. Dia paling dekat sekali bila dekat sini lah. Saya dengar dia punya Breathing. Nafas. boleh rasa. Saya macam alahai. Saya baca-baca, saya hantar-hantar. Saya baca-baca lah tapi tak nak baca apa, budak lagi. Yalah. Saya takut lah. Dan saya terus freak out, saya just pekik lah. Bila saya pekik tu, bapak saya datang, tengok tak ada apa-apa. Basic lah. Yang ada bapak saya tutup pintu kan. Dulu ni dah buka pintu tau. Pasal apa? Pasal buka pintu, pasal peristiwa juga. So Hafiz, Syafi'i, adik saya tu kita tidur tutup pintu. Pasal dia tutup pintu pasal apa? Bapak saya kata setiap kali dia balik belajar agama ke apa dalam pukul 12 malam, kadang 1 pagi dia lipat ke apa. Saya tak tahulah, saya masih budak lagi. So bila dia balik dia selalu dengar orang bising kat dalam, macam ada birthday party kat dalam. Kecoh, macam kanak-kanak main semua. So bila dia buka pintu tengok tak ada orang. So it happen a lot of times. So bapak saya nak macam tak nak kasih kita takut apa ternampak ke apa, dia tutup pintu lah. Jadi kita tidur kat dalam. Then one of the day ni saya ingat, saya betul-betul kita dah komplain kat ayah saya tau. Ayah, tolonglah, macam ada hantu. Dan bapak saya tak nak takutkan. So bapak saya pergi tutup pintu, dia kunci. So kita tak boleh keluar lah. You know? Bila dah time dia buka pintu lah, dia ada kunci apa. Satu part tu dia tidur, bilik saya tutup pintu, bilik dia pun tutup pintu. So bila satu hari tu saya memang mimpi buruk lah, mengigau lah kan. Tiba-tiba saya terbangun. Bila saya terbangun kat dapur. Saya macam apa ni dia kat dapur. Saya macam hairan lah, macam mana pergi kat dapur kan. Saya pergi keluar semua, living room semua. Saya tengok bilik saya kunci. Saya ketuk pintu. Saya masih tak fikir apa. Saya ketuk. Bapak saya buka, macam bapak saya heran lah, macam mana ada orang ketuk pintu kan. Bapak saya buka pun muka dia dah cuak muka dah takut so siapa lagi dia buka. Hafiz, apa kau buat? Macam tak tahu. Apa kau buat? Tengah tidur habis terbangun. Macam mana keluar? Tak tahu. Hafiz tidur tapi terbangun dah kat dapur. Kau kat dapur? Habis kita try buka pintu lock. So macam mana saya daripada kat katil tu terkeluar sampai ke dapur. Tu saya tengok bapak saya, bila saya sekarang ni lah, bila saya fikir balik, actually ayah saya memang kesian lah. Dia cuba tukar lumus lah. Memang ada, memang ramai orang datang untuk semak rumah lah, banyak, banyak dalam sebulan 2-3 kali lah mungkin. Orang semua kata apa tau? Rumah ni tak ada apa-apa. Bersih je. Tak apa-apalah. Semua kata gitu. Tapi kita kena kan kau-kau ni. Tu sebab saya kata tu rumah lama saya tu, rumah ni. Kat mana tu? Saya tak nak cakap. Saya pernah singgah. Masih tinggal sana kita? Tak, saya tak. Kenapa tak nak cakap? Saya tak nak cakap, confidential je lah. Kawasan mana? Tak nak cakap juga. North, Bila saya patah balik kat rumah tu kan, saya tengok kan. Dah berpokok. Tak ada orang tinggal. Sampai hari ni tak ada orang tinggal. Mungkin orang tinggal keluar lah. North, south, east, west. West. Selamat. Kau tinggal mana? Selamat. East. Sentosa Cove pun selamat. Sentosa Cove tinggal. Wow lah. Buat ke? Walaupun 20 lebih ribu subscriber. Ada gurau-gurau. Sentosa Cove. Memang wow. Ada gurau-gurau. So masa kita pindah tu, alhamdulillah, yang rumah baru saya ni tak ada apa-apa. Apa? Tetap nak itu tau. Tak nak tahu taklah. Itu je so far pengalaman saya. Yang kecil-kecilan tu semua bukan cakap biasa, tapi just the highlights lah yang saya kasi lah. Yang gula-gula saya pernah nampak. Besar actually. Diorang besar-besar lah actually. Gula-gula? Ni saya cakap Sembawang Park. Gula-gula? Which part? Kalau you boleh share. Entrance of Sembawang Park situ. Entrance Sembawang Park? Kan ada banyak rumah-rumah terrace. Okay. Along that way situ ada banyak pokok pisang. So masa tu kita pergi camping lah. Ada camping ITE punya time lah agaknya. Ada camping. So bila kita jalan pergi nak keluar lah, night walk lah bagai, just ikutkan lah. So saya nampak pokok pisang tu bergerak
Macam tak lama dia tak macam gerak dia bergerak tu stop. Bergerak tu stop. Terus saya macam apa situ? Saya bergerak stop. Saya pun tak tahu apa salah. Saya pergi ambil torchlight, saya pergi pusing. Suluh. Saya pergi suluh. Sekali pergi suluh kan, benda tu tak gerak. So saya tak tahu ada pokok pisang. Habis ada banyak daun-daun lah. Habis ada colour putih tau kat belakang tu. So saya macam apa benda tu? Dia lompat. Tu sebab benda tu bergoyang. Macam what the hell? Saya bukan kata dia bukan takut je tau, dia tergamam. Macam terfreeze gitu. Dan benda tu lompat lagi. But dia punya shoulder dia punyalah broad, like dia ni besar. Bodybuilder. I think so, I don't know. Besar tinggi. And I'm like, pergi gym. Wow. Can be Buat main lagi ya. Maaf. So yalah, I itu je kat semua. Pasal sebelum ni kita punya fikiran is nampak macam kecil ataupun macam our height ke apa kan. Rupanya macam yang cakap tinggi. But this one is not as tinggi as yang saya nampak. Okay. Dia cuma dia size dia very lean lah. So nak tanya ni nak tanya apa? Adakah awak ni orang yang berani atau tidak? Berani atau tidak Penakut ke, berani ke, okey-okey ke? Okey-okey lah. Kau nampak pun tetap steady lah kan? Kira terkejut. Tapi terkejut tetap lah. macam still okay lagi lah. Gitu. Still okay lagi lah. Tapi kadang-kadang dia ikut situasi lah. Ini pun saya tak berani cakap lah. Mungkin dengan izinan Allah, saya rasa semangat saya tu kuat pada hari tu. Tak seram. Macam office yang kat ni. Gelap selepas pukul 11. Kadang saya masuk office pukul 2 pagi seorang-seorang. Rasa macam, wah hari ni tidur berani. Besok pukul 11 dah rasa macam, alamak. Pernah pergi toilet dia? Pernah lah, tak ada apa lah. Okay. Apa, taruhlah awak pergi toilet selalu tapi ada orang cakap, kau nak pergi toilet hati-hati. Saya hati-hati je lah. Okay. Takut perompak ke apa ke macam-macam lah. Hati-hati pasal apa tak cakap kan. Dia cakap apa tau? Kau pergi toilet, jangan malu-malu, bawa orang teman. Okay lah, bawa orang teman lah. Kalau orang dah cakap macam tu, awak buat apa? Bawa orang teman je lah. Saya just akan lah. Pasal bagi saya, kalau benda tu nak ada lah, tak ada lah. Saya have to. Mana dia masih berani Ustaz? Saya yang penakut. Kenapa? Kalau diorang cakap gitu kat awak? Ini? Tak fair pun. Kan? Kau pergi toilet sini, ajak orang teman, jangan malu-malu. Dah balik, message macam gitu. Rasa-rasa? Siapa cakap? Ya Allah, ini. Why you say that? Saja je. Betul saja je? Tak ada, bukan saja. Saja je, tak lah. Membohong dosa. Tadi saya pergi toilet kat sini. Masuk lah. Masuk. Betul. Seorang. Hero. Tidur. Hero. Tapi bila masuk, memang gelap gelita. 2-3 tapak baru lampu buka kan. Yalah. Rasa sunyi jugalah. Sunyi Kan? lah rasanya. Ya. So faham lah kena bawa teman. Okay. Kadang-kadang dah tujuh sama juga. Tentu beranikan diri Ustaz. Saya cuba beranikan diri. Pergi 2, 3 kali gini. Mampulah keluar. Gini. Tak kuat lampu pun. Kan dia macam ada tu kan. Macam ada orang tu kan. Kalau lampu tak keluar. Pernah balik lah. Gitu. Naughty sih. Okay, yeah. Because dia very, Hafiz ni orangnya very berani kan. Is that also reason for you to do cerita hantu kan? I mean, macam mana Hafiz boleh dapat tu keberanian nak bikin benda ni tu kira happy lah, bikin untuk happy. Biasanya kita buat benda untuk kerja kan. Yeah. Actually benda ni dah bukan happy lagi lah. Benda ni kita buat macam kerja juga. So kadang-kadang kita punya fikiran, kita punya niat, memanglah kita pergi tempat mungkin hutan ke apa ke, bagi Hafiz, bagi kita semualah, kita pergi sana untuk shoot, dah habis. Kita tak nak kacau ke, tak nak disrespect, tak nak disrespect lah. So kita just pergi sana, niat saya untuk bekerja, untuk shoot, habiskan lah. Tapi tipulah kalau cakap macam kita ni berani sangat. Ada juga macam lemah semangat kadang-kadang tempat, ya Allah, you know. Dan bila rasa pun tak tenang, you know. Ada juga, tapi kita just macam cepat-cepat buat bodoh je lah. Pasal at the end of the day,
niat saya bukan untuk pergi cari hantu, kena rasuk, record, no. It's just an acting, you know. For acting bukan cerita hantu pun, kadang-kadang pergi terlibatkan tempat-tempat kosong ke apa ke sama juga, you know. So itu je lah. I think kita bukan berani tu sebab kita buat. It's just that kita rasa itu kita punya tugas. So kalau kita buat tempat lain, rasa macam tak cantik, nanti orang tengok pun macam you know. So kita betul-betul pergi tempat yang menakutkan, bukan menakutkan lah, tempat yang sesuai lah. So kau boleh edit tu, ada editor, ada teman lah? Ada teman, tapi sekarang kita dah tak teman dia dah go solo lah. Even after that incident kan, dia berani lah, dia memang. Sampai sekarang ada kacau? Sekarang tak. Alhamdulillah. That's good. Okay lah, Alhamdulillah. Satu tim lah. Okay, cuma satu benda je lah. Satu tim saya ni kadang-kadang kita pergi macam, kita pernah buat challenge lah untuk pergi kat Pasir Ris Park, camping kat sana, atau just duduk kat rumah pondok yang orang kata berhantu. Itu saya tak pergi lah. Pasal bagi saya saya tak sesuai ni, saya bawa penat and saya lagi cepat rasa atau cepat nampak. It will not only spoil my mood, it will spoil their mood also. You know, bila diorang pergi sana, diorang akan kacau. Orang kacau Sebab aku tak pergi. So boleh rasa boleh ni bila masuk studio ni okey? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah. Tak ada apa lah, Alhamdulillah. Ni ada, tak ada. Tapi kau cakap belakang ada kita keroyok dia, okey? Tak ada tak ada tangan ke apa kat nasi, tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Tak adalah, Alhamdulillah. Okey, itu saja. Ada lagi cerita ekstra? Tak ada. Tak ada. Jangan lepas ni cakap ada cerita jangan Ada actually banyak, kita akan keroyok juga. Orang kru kat sini memang suka kuat-kuat keroyok orang Suka. Suka. Yang keroyok ni leader. Okey, ceritakan kongsi satu cerita yang belum di-expose kat mana-mana social media. Cerita maksud awak? Cerita seram yang belum diceritakan kat you punya channel ke kat mana? Yang you nak kongsi kat sini. Kena kongsi sebab ni bulan birthday kita. So special hadiah. Kira apa? Macam spoiler ke apa ni? Bukan spoiler. Macam belum keluar lagi lah. Macam cerita macam orang belum tahu pasal you punya ada apa-apa cerita yang belum dikeluarkan. Your own experience ke apa, tapi you belum pernah share. Yalah. Contohnya. Kat your media sosial ke apa gitu. So far tak ada kot. Kru ke apa. Tak adalah. Ada satu je lah, tapi itu pun yang seram-seram lah, yang paling seram sekali. Yang paling honestly yang saya nak ceritakan ni kalau diizinkan, bagi saya paling seram. Dah minta ni? Paling seram. Pasal apa? Saya tak nampak. Tapi saya dengar. Selalu rasa gitu Dengar lagi seram daripada nampak. Bukan saya nak cakap sombong ke apalah. Bila saya pergi yang rumah, ni kat rumah kosong. Rumah kosong ni kita pergi adventure lah konon. So bila kita pergi adventure tu, kita pergi ramai dalam 17 orang. Tu zaman budak lagi. Tu lepas kena gangguan yang saya ceritakan tadi. Saya masih degil lagi lah. Dia dah dulu zaman saya kerja McDonald lah. Budak-budak sana semua degil-degil lah. So pergi lah. So bila pergi kita 17 orang. Dan sebelum pergi tu kita ambil gambar. So bila ambil gambar tu, kita tak tengok balik lah filem dia. Digital camera by the way, kita tak tengok. Dan masa tu dan kita pergilah adventure lah, whatever lah. So 2 orang dah start muntah-muntah. So diorang kata diorang tak nak. So lagi 2 orang teman. So 17 minus 4 is berapa? 17 tolak 4. 13 lah. So lagi 13 orang masuk. So bila 13 orang masuk tu ramai lah. Macam benda dapat seram jadi kelakar lah. Pasal ramai-ramai kan. So bila masuk tingkat 1, tingkat 2 dan pergi tingkat 3 tu ada sikit seram. Pasal bila nak setapak kita jalan tu kan, rasa macam ada benda tekan. Rasa tertekan gitu tau. So ada tangga, lepas tu ada pintu. Tu pergi tingkat 4 lah. Tu just one room. So bila saya pergi ke atas tu kan, ada satu leader lah. Leader ni dia memang gila sikit. Dia macam berani tak tentu pasal lah. Dia just macam pergi je. Dia takut, jangan takut. Semangat, semangat. Kita macam okey lah whatever. Ada orang Malaysia lah. Okey lah, go lah. Sekali bila pergi kan, setapak naik tu rasa macam betul-betul so dia dah kat depan tau. Saya on the 3rd ke 4th lah. Sekali saya kata macam, saya betul-betul tak boleh nafas lah. Macam susah nak nafas. Tak apa, kita pergi je. Kalau bila he take one more step, like 4 more step dah sampai tau. Lagi 4 tapak tu dah sampai pintu tu tau. Dia naik satu kan, sekali dengar bunyi macam, honestly bunyi dia saya tak pernah dengar semua hidup saya. Bunyi dia macam harimau. Macam singa. Macam growling. Saya dengar macam the first time saya dengar tu kan, saya macam nak terkencing.
macam nak terkencing. So dia macam tak apa, beranikan, benda tu ada kat dalam, kita beranikan. Dalam hati saya dah gone lah. I'm not moving because saya dah kejung lah kat situ. Dia naik juga lagi, benda tu pekik. Apa korang buat kat sini? Tapi dalam suara harimau tu tau. Melayu lah, cakap Melayu. Macam apa kau buat kat sini? Apa kau buat kat sini? Bunyi dia bukan macam daripada pintu tu. Bunyi tu macam seliling. Surrounding. Seliling. Apa kau buat kat sini? Macam itu. Sorry. Tadi terkejutkan aku kan. Yeah, it felt that way lah. Sorry. Wow. So bila dia kata bila first dia growl je, saya rasa macam nak terkencing. The second time dia kata apa kau buat kat sini, macam suara awak tadi tu. Saya terkencing dah. Dah habis dah. Dah terkencing dah. Lepas tu dah pekik keluar. Wah, minta pukang lah. Saya semua. Tak ada lampu, tak ada apa. Saya berdesup dulu. Saya leader lah. Habis leader tadi? Leader tadi dia masih kat situ. So apa yang kawan saya ceritakan, dia masih stay tau. So bila dia nak pergi depan tu, dia daripada atas tangga tu kan, dekat atas tu, dia tiba-tiba terjatuh ke belakang itu. Macam ada orang tarik dia dari belakang atau tolak dia di depan. Dia terjatuh gitu. So saya dah kat luar, saya dah run. Yang orang tunggu, 4 orang tunggu tu kat luar tu kan, saya dah overtake orang lah. Saya tunggu kat main road. Kan bila ramai-ramai dah turun balik kan, saya macam apa benda situ. Dia patah balik kan, dia macam lemah lah. Sekali badan dia dia muntah-muntah dan badan dia ada bekas cakar. Merah. Boleh nampak merah macam kalau kucing kucing kalau cakar ada macam bengkak sikit. Ada kat belakang satu. Ada. Saya ada. Ada? Siapa cakar? Kucing. Kucing. Okay. Kucing masih okey lagi. Wow. So ada bekas cakar. So terus terang tu saya tak bilang orang lah. Pasal saya tak bilang orang, saya 2 minggu tak boleh tidur. Okay. Setiap kali nak tidur boleh dengar suara tu. Suara tu. Kadang-kadang suara tu tukar jadi panggil nama saya gitu. Oh ya. So saya tak tahu itu mimpi trauma. Ke macam trauma lah. Untuk 2-3 minggu saya tak boleh tidur. Wow. Saya tak boleh tidur 3 hari je. Kenapa? Nampak bayang-bayang. Hati pergi tempat sama katnya. Adakah tempat tu di bahagian timur? It's north. Oh no. Salah teka je lah. North? Kat hospital lama tu lah. Situ ada satu hospital kat North. Kat North. North tu dah tutup. Tapi kita tak pergi hospital tu, kita pergi across. Honestly dekat dengan office. Office. Tak nak cakap office kat mana kan. Nanti orang sibuk nanti. Tak ada yang sibuk. Saya pernah cerita yang kat itu hospital juga. And then dia macam go santing. Bayar tau ni. Pergi suka-suka gitu-gitu. Satu part tu masuk bilik tu lah. Diam-diam tengok orang kat sana kat sini, kat tepi tembok, dia left and right. Shadow je, dia pusing, tak ada apa-apa. Macam ni dah corner ni, anda corner lah ni. Gitu. Tu tengok depan lagi. Tu nampak lagi. Tengok. Itu je. Tapi 3 hari tak boleh tidur lepas tu. Aduh. Gatal So ini apa nasihat Ustaz untuk macam orang-orang macam kita dulu yang suka pergi macam explore, and then lepas tu ada pula macam sekarang jadikan konten. Kalau untuk adventure wise ke apa, stop lah. Best to stop. Sebab apa, selagi diorang tak kacau kita jangan kacau diorang. Dan saya pernah dengar seorang itu mengeluarkan statement, bila mereka pergi tu, mereka nak tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah statement. Saya dengar sendiri. Dia katakan macam itu kan. Kita nak tengok ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita faham bahawasanya tak payah nak cari jauh-jauh. Yang orang-orang yang dekat kita, benda-benda yang Allah ciptakan, langit, bumi, malam, siang, tumbuhan, makanan, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok daripada situ dulu. Itu dipanggil sebagai tafakkur alam. Maknanya kita fikir dengan ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Itu lebih baik kita tengok daripada kita nak tengok jin sebagai tunjukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah ciptakan jin itu sangat mudah sekali. Dia bandingkan langit, bumi, lagi cantik langit daripada jin, lagi cantik bumi daripada jin. So lebih baik tengok benda lain daripada cari benda-benda macam gitu. So it's always best to mana selagi boleh jauhkan. Okey. Betul. Nak tengok kebesaran Tuhan, bukalah Quran. Wow, deep. Wow, hashtag lah. Apa yang hashtag? Betul lah, ada makna-makna kat situ. Banyak hashtag. Okey, itu je. Itu je, alhamdulillah. Saya nak tanya sikit. Ya, Maybe bertanya. bila saya tanya ni, mungkin orang pun ada pelajaran jugalah. Boleh. Boleh. Soalan pertama. Apa pendapat Ustaz pasal pantang larang? Pantang larang. Okay, let's say potong kuku time malam-malam. Tak bagus, nanti benda tu datang. Suka makan. Okay. So I think pantang larang macam gitu kan daripada Minta orang-orang maaf. dulu kan. Yes. Awak boleh tanya question sebanyak mungkin. Saya nak kena ambil flight. Oh wow. I nak buat fruit juice. Okay. Oh, tu ada teman. Okay, so kalau untuk pantang larang Hafiz kan, kita faham ni pantang larang biasanya yang dilakukan oleh orang-orang dulu, orang-orang tua kan. Kadang orang cakap tak boleh potong kuku malam-malam, dan kadang tak boleh apa lagi, duduk atas bantal. Dan ada yang bilang maghrib masuk dalam rumah kan. Kalau tak ada nanti apa, hantu nanti kidnap lah, apalah, all this kind of stuff kan. Ada benda yang betul, ada yang benda yang dorang just make it up. So contohnya yang betul adalah kita kena bawa budak-budak ataupun kita kena balik before maghrib. Rupa-rupanya for me, I'm the person that kira kalau tak terjadi in front of me, saya takkan percaya. Oh, okay. I'm that kind of person. So dulu-dulu macam ini bedek kan, diorang suruh balik rumah aja. Tapi bila belajar, and ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah, memang ada hadisnya Rasul suruh bawa budak-budak semua masuk dalam kalau nak masuk waktu senja. Dan on top of that suruh tutup tingkap dengan tutup pintu-pintu. Sebab kenapa? Syaitan semua ada kat luar. So petua-petua orang-orang dulu, betul lah. Tapi kalau macam kuku ke apa, kalau potong kuku malam-malam nanti dorang datang ke apa semua, memang tak adalah. Mungkin dorang punya fikiran is what you potong malam-malam kuku untuk orang-orang dulu, tak ada lampu, tak ada apa semua, so takut terpotong tangan ke terpotong jari ke, akan memudaratkan. I think it's more to that. Cuma instead of they are saying like that, they try to reverse. Diorang cakap yang nanti hantu datang ataupun hantu ini, so just to make us scared. Right. So I think that's the main point of it lah. Okay. So macam gitu kan. So kadang-kadang ada macam jangan makan pindah-pindah, nanti kahwin banyak. Tapi pindahlah bawa banyak pun, kami kahwin satu juga kan. Diorang just takutkan dengan ini. Okay. That's what I think lah. Alah. Kan tu betul-betul orang dulu lah. Lain Dia apa lagi kalau betul-betul orang dulu? Tak tahulah yang kena-mengena dengan benda-benda ni. Dia ada yang that time dia punya itu dia pun lupa juga. That time ada pernah terbaca, kalau you do something then you akan kahwin dengan pakcik. Maknanya you akan kahwin you punya jodoh orang tua. So ini untuk perempuan je kan? Itu. Okay. Takut juga kalau lelaki kahwin dengan pakcik lain juga. Itu dah lain. Itu lagi seram daripada itu. Ya, so macam itulah. Okay. Dah habis fruit juice. Dah. Tak tahan. Okay. Dah. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kerana hadir. Dan tahniah sikit lagi sebab berjaya capai 100,000 subscriber. Alhamdulillah. InsyaAllah. So apa you punya plan after this? Plan after this boleh cakap apa? Boleh? Boleh. Kita akan usahakan lebih baik untuk memperbaiki jalan cerita hantu SG ni semua. Dan we will always improve lah, membuatkan terbaik.
untuk channel UXM kita bukan saja buat cerita hantu SG, kita juga buat konten-konten yang lain. Then along of that side kita ada buat merch lah. So ni yang baru ni merch ni. Ya, hantu. Nice. So ni Apa seram 1.5 star je? Pasal tak seram. Ni yang simple punya. Taruh yang favourite tu. Yang favourite nanti. Tu nanti kita ada buat juga. Kebolehan. Tapi kalau buat macam gini, then gambar yang favourite tak ke nampak tiap hari nampak macam favourite nampak. Taklah. I mean kita tak akan buat macam betul-betul seram. Yalah, walaupun dia berkartun-kartun. Saya tengah gantung-gantung tu. Okay lah. How about kita dah buat nanti yang awak punya favourite, then kita I give it to you for 1 week or 2 weeks, we see how. For 1 week or 2 weeks still how? I give you lah. I give you the shirt first. Can. And orang memberi, kita menerima. Ya, you pakai time nak tidur. Nak tidur pakai. Tak tahu tak cakap, betul dia cakap. Apa pakai tidur Ustaz? Tak apalah, sebelum tidur kan Ustaz cakap kena ambil wuduk. Betul. Ya. So maknanya apa lap pakai tu? Jadi dia takut. Taklah bagi saya baju dah. Itu je lah. Boleh. Terima kasih juga kerana sudi tu menjemput saya. Alhamdulillah. We are fan. Harap kita dapat bekerjasama. InsyaAllah. InsyaAllah. Yeah. So I think mungkin ada, tak tahulah, mungkin mustahil lah, tapi mungkin ada 1, 2 ke ada berapa. Kalau nak bandingkan kita punya followers dengan dia punya followers, kalau mungkin ada siapa-siapa sahaja yang belum follow atau subscribe dia punya channel, maybe you boleh ni kat YouTube, what's the channel punya ini? Mungkin ramai yang tak tahu Hafiz ni buat YouTube lah, macam mana dia cakap tadi. So nama YouTube saya adalah UXM. So kat YouTube boleh just type UXM. Bolehlah tengok cerita hantu kita. Itu je lah. Judul dia senang, cerita hantu. Pasal apa nama dia cerita hantu? Pasal senang ingat. Senang ingat. Orang Melayu lagi rasa. Kita macam kita lepak, jom lah kita cerita hantu lah. So itulah judul dia, cerita hantu. Terima kasih banyak-banyak guys. Mana boleh cakap orang tak tengok 100,000 dengan 20 lebih ribu. Sebab itu cakap mana ada, tak ada lah. Mungkin 1-2 ke apa daripada kita punya. 1-2 pun tak ada Ustaz. Bagi saya Yang tak ikut dia mesti 1-2 mungkin. Kita kena pergi tempat dia dulu. Yang tak tahu orang kena macam gitu Ustaz. Oh tak boleh Ustaz, tak boleh. Bukan tak boleh, tak macam tu. Okay, sekejap Hafiz, ada something Hantu. Alamak. Wah, best je dapat tote bag. Besar ni tote bag. Alright. So, ini ada daripada Zigzag Design. Zigzag Design. Dalam dia tengok. Home Hustle. Boleh buka Boleh. Ayat ke ni? Alhamdulillah. Ayat. Peace be upon you. Ya, Assalamualaikum ni. The next punya ada Chanel. daripada The Needles & Co. Wow, ini bag macam bag Gucci ni. Boleh tengok Boleh. Leaders and oh, dalam ada packaging lagi lah. Tangkal. Kasih buka sikit. Tangkal. Tangkal UFR. Hafiz Aziz, time to sleep. Wow. Memang jarang tidur selalu. Jarang tidur lah, terus mata. Bagus kan, The Needles macam you kasih macam kena pula. Macam kena Satu pula macam happy gini-gini, satu pula macam stress. Yang ni pula time to sleep. Stress, time to sleep. But Alhamdulillah. don't sleep too long. Dia kasih apa yang saya nak Yeah. Mungkin ada kunci Mercedes ke apa? Kalau ada rasa nak pakai tudung ke apa daripada Diana Halik. Saya sebenarnya ni memang dah lama nak berhijrah. Alhamdulillah, thank you so much. Pada siapa ni? Ni apa? Diana Halik. Wow. Wow. Boleh kasih to your mother. Mami. It's for you, Mami. Yes. Terima kasih Tudung, Mami. Datin Diana kasih tudung. Thank you Diana Halik. Datin Diana. Bagi siapa yang nak beli tudung, kasih hadiah pada maknya, girlfriend, isteri, boleh ke Diana Halik.com Instagram dia. The next Yanis Cookies. Betul lah. Apa? Dia kasih dark chocolate, my favourite also. Wow. Tadi pun kasih apa? Dark chocolate juga? Tak, kita kasih not so dark.
Coklat chip. Tak, Canberry oatmeal. Nasib baik. Bukan saya cakap tak sedap benda tu, tapi saya memang suka dark chocolate chip. Memang Your suka. favourite Ayah lah. saya memang suka. I like the Thank black you so one much. yang biskut yang popular tu. Tak boleh Not cakap lah sedap kan. apa. Famous. Oh, sorry, saya cakap. Boleh cut. Ringan je mulut aku. Next punya, daripada Dulang by Indra. Dulang by Indra. Yeah. Okay, ni apa ni? Kek buah kukus, kek okay. kukus Kek kukus gitu. eh. So bagi you all kat rumah nak beli kek kukus ni daripada Indra by Dulang. Dulang by Indra. Dulang by Indra. Siapa? Dulang by Indra. You all boleh dapat 10% diskaun dan gunakan kod Dulang Puaka kalau anda berbelanja lebih daripada $40 ke atas gitu. Seram pula dengan Dulang Puaka Dulang Puaka. Okay, kepada siapa yang tak tahu Indra ni, muka dia macam gini. Apa boleh nampak? Buat macam kosmetik. Wow. Okay, thank you so much. Bestnya ada macam birthday gift kita. Oi, ni lagi cantik. Vibes Galaxy. Vibes Galaxy. Daripada Vibes Galaxy. Vibes Galaxy. Terang-terang dia taruh kat sini. Okay, aku buka. Boleh buka. Buka, bismillah. Ui, 3-in-1 LED Starry Sky. Wah, bestnya. Memang sui lah ni. Kan? Dah gitu, Boleh lepas tu letak taruh kat lampu apa? Lampu ni macam Galaxy gitu kan? Then kenakan dengan The Needles and Company punya minyak. Hoi. Dia pun banyak aromatherapy, semua macam-macam. Wah, best. Terima kasih Vibes Galaxy SG. Best birthday gift untuk kalau you ada anak saudara ke sesiapa sajalah, couple ke, housewarming ke, Ya. Next ada Budin's Bumbu daripada Delish apa tu? Delish Bakes SG. SG. Budin's Bumbu. Oh, okay. Belado hijau. Ya. Hijau. So ni belado hijau ni. Daripada Delish Bakes SG. Belado Okay, ni mak saya mesti kena masak ni belado ni. Okay, mak, take note. Mak masak mak. By Kiss and Cream. Alamak, dia dengan Dessert box. kiss dia macam sensitif. Kiss and Cream dessert box. Kita buka. Boleh. Oh. Hoi. Macam-macam lah. Hoi, tak nampak lah. Susah nak nampak. Takut terbalik ke. Dia tahu macam mana. Dessert box by Kiss and Cream. Ni dia punya ini dia sekali. Oh, ni ada dia punya sauce. Saus daripada apa ni? Daripada Baby NR Bakes. Oh, Baby NR Bakes. Okay. Oh, ini dah jamah tadi. Memang sedap gila. Ni tak payah buka. Betul, tak payah buka lah. Dia touch kan. Pastry Touch. Oh, bestnya. Oi. Pavlova. Dia nampak dia punya Pastry itu Touch macam by- segar dia punya buah-buah dia. Sedap Ustaz. Ustaz belum try kan? Belum. Order lah. Siap nak order boleh ke Pastry Touch by... Pastry Touch. Alamak, I'm so sorry. Ben. Pastry Touch. Sama. Pastry Okay. Touch. Right. Dia memang cute lah packaging dia. Cantik. Oh, Nana Ustaz. Allah. Lupalah pula. Ui. Daripada AG Nutrition Singapore. Terima kasih Kak Norehan Sahab. Ya. Sahab. Kak Norehan. Okay, kat dalam ni ada kopi. Ya. Sekotak kopi. Berapa sachet saya tak tahu. Oh, ada 12. Ya. Lepas ni apa ni? Ini semua barang tu tak macam suplemen. Kalau ada yang macam sakit-sakit badan kan. Stroke, jantung dapat membantu kalau you minum one of the supplement kat dalam tu, dan harga keseluruhan package dalam kat situ ialah 200 lebih ke atas. Wow. I mean total lah. For this one yang dalam ini ya. Yeah. Betul-betul banyak lah. Betul-betul ikhlas ni. Wah. Terima Alhamdulillah, kasih. thank you so much. Thank you Puan AG Norehan. Good to kasih kita punya parents ataupun grandparents yang tengah sakit ke apa. Ya, boleh cuba. Ya, kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk AG Sera ni, you all boleh pergi ke punya Instagram aja kat AG Nutrition Singapore _official. Macam-macam kat situ ada testimonial. You all boleh try. Ya, dan ni Tak asing lagi. I think you know already. Thank you very much.
Ini pun saya memang ada ni kat rumah. Saya rasa saya ada 6 botol spray ni. Yang balm ni pun ada barulah. Ada barulah. Ambil beg saya kat situ saya dah bawa. Pasal Ustaz pernah pesan kat saya bawa mana-mana saya pergi. Pakai true. Sama ke beg pun ada? Beg ada tapi kecil je. Is the lavender? No. Bukan lavender punya. Is the spearmint? T3. Spearmint. Wait, is it roll on ke balm? No, it's balm. Balm. Then that one is lavender punya. Oh, is it? Now this one I give you is a spearmint. Latest punya bau chewing gum. Baru nak kata bau chewing gum. Alright. Kan, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Thank you Ustaz. Thank you. Last kali daripada Last but not least, Thank you ini very adalah much. daripada Puaka. Puaka ni adalah channel yang mantap. It's a talk show. Yes, it's a talk show whereby kita semua datang duduk sama-sama kongsikan cerita-cerita yang menyeramkan, pengalaman. Memang best lah cerita dia. Ikhlas. Alhamdulillah. Ikhlas, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita boleh baca wajah orang tau. Saya Kita tahu, ahli hujum. saya boleh baca juga. Kau tak boleh baca susah nak cakap puaka Betul tak? Bukan baca tu, baca lain. Oh ya, boleh? Boleh ada ilmu baca? Taklah, mana ada. Ataupun takut Cuma saya berbual saya hantar saya punya berbual dengan awak punya je, boleh. Apa? Ada poket lah guys. Apa cakap? Saya hantar saya punya ke awak punya. Berbual. Oh, dia nak hantar dia punya bohongan saya punya. Jadi boleh berbual. Okeylah, nanti WhatsApp je lah. Tak ada lah, aku ambil je lah. WhatsApp je. Tak faham. Jangan macam-macam cakap macam tu. Dah lah orang email cakap Suzy hari ni ada orang jaga tak kosong. Awak cakap macam gini nanti macam-macam fikir. Tak adalah Wow, ada orang jaga Cakap. Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga saya. Yes, itu yang buat saya selalu semangatkan diri saya. Dan ini voucher daripada Hafiz, bos The Malayan Council untuk awak. Enjoy. Kamsahamnida. Sayonara. Kamsahamnida. Oh, Malayan Council. Wah, ada fortune cookie. Baru saya pergi tau that time. Kalau lah pergi show ni. Terpaksa saya pergi lagi. Memang best. Dia punya ni. Saya pergi fortune cookie. Okay. Malayan Council kan? Cakap dengan kawan. The best is dia punya spaghetti dia. Aku lupa apa nama dia. Squid. Yeah, I think so. It's Yang kali hitam Yes. Black squid. Yes. Itu. Tapi nama dessert dia aku favorite the onde-onde cake. Onde-onde cake. Memang dahsyat weh. Lagi satu fortune cookie. Dia punya, kalau korang pergi fortune cookie ni, pernah pergi tak? Tak pernah. Saya masuk je. Masuk je. Fortune dia je. Meeting masuk je. Meeting masuk je. Makan dia punya tu dumplings dia. Dumplings dumpling, okay. Wow. Tak tahulah satu selalu cukup ke tak pasal dia memang sedap sangat. Rasa macam nak beli lebih gitu. Yes. Wow. Thank you so much guys. Wow. Alright. Nak 2, 3, 4, 5 keping nampak voucher tu. Oh, tak Kalau dapat. nak tambah lagi boleh? Boleh. If you want. Ni fotokopi je. Jangan mengajar orang. Saya akan cuba. Jangan mengajar. Jadi banyak. Tengok ada 5 5, 10. Patut kasih kita sikit-sikit. Okey, itu saja. Terima kasih kepada semua pihak penaja yang sudi kongsi rezeki pada kita. Dan sepanjang bulan November ni sebenarnya kita sesaja suka je. Kita celebrate birthday. So kita macam happy-happy lah. Untuk kita ni bukan ya papaya lah. Wah, kita nak celebrate 1 bulan ni birthday kita. So yang celebrate birthday di bulan November tu, happy birthday. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan segala doa-doa anda dikabulkan oleh Tuhan insya-Allah. Dan memandangkan ini merupakan Thursday terakhir di bulan November kan. Satu je permintaan kalau Ustaz boleh gini. Boleh tak kita tutup ke? Oh, terima kasih banyak kena sudi kalau salah silap maaf. Yes. Okay. Dan boleh tak kita tutup dengan macam baca doa sikit ke? Jadi semua kat rumah pun boleh angkat tangan, kita doa sama-sama ke? Jadi untuk keselamatan diri dan untuk yalah apa-apa doa selamat ke doa apa. Boleh. Jangan papanya pendek Ustaz. Nak balik dah malam. Pendek lebih kurang dalam 20 minit sikit. Tak salah sebab belajar. Okey, boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim, wa'afwana ya rahman, wa'afwana ya rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma fazna wa faz man ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana. Allahumma asimna wa asim man ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati man ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'aana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min ahli dhalal wa fi'lal juhal. Wa na'udzu bika min syarri fitnati masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Okay. Again, thank you so much to all yang tonton kita punya puaka ni, dan kalau boleh support juga UXM, tengok cerita-cerita seram mereka. Yeah. Dan kita jumpa lain kali. Ingat, jangan takut pada jangan takut pada mereka. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.